Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saad bin Amir, nombor metrik 2012-075. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang telah diberikan, iaitu Mukjizat, bagi subjek Pengantar Akidah MPU 2312 yang telah diberikan oleh pensyarah kami, iaitu Ustaz Syamim Zakwan. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan segala nikmat yang telah diberikan, serta selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada para nabi dan rasulnya mukjizat-mukjizat sebagai hujah atau alasan rasional yang menyatakan bahawa mereka ini adalah benar dan mereka adalah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kerana mukjizat adalah suatu perkara yang luar biasa yang diperlihatkan dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka. Oleh itu, marilah sama-sama kita faham apakah itu mukjizat dan apakah definisi bagi mukjizat, kemudian jenis-jenis mukjizat dan ciri-ciri mukjizat serta contoh mukjizat rasul-rasul terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asif Insani Basu Fahmi, nombor matriks 2012083. Mukjizat adalah perkataan Arab mukjizat yang telah dimelayukan. Perkataan ini tidak ditemui di mana-mana bahagian sumber Islam yang paling berautoriti Al-Quran dan Al-Hadis. Sebaliknya, ia digunakan oleh ulama kalam berdasarkan justifikasi ketidakmampuan manusia mengatasi atau melakukan yang seumpamanya. Mukjizat secara etimologinya berasal dari kata perbuatan ajazah yang bermaksud tidak berkemampuan atau sesuatu yang melemahkan musuh apabila dicabar. Al-Quran hanya menggunakan perkataan ajazah dalam bentuk kata perbuatan dan juga kata nama mukjizin, yakni orang-orang yang lemah. Dari sudut istilah, terdapat pelbagai pengertian yang diberikan. Meskipun terdapat pelbagai interpretasi yang dikemukakan, namun tidak terdapat perbezaan yang ketara dari segi ciri-ciri dan syarat-syaratnya. Hanya yang berbeza ialah dari aspek cabaran sahaja. Assalamualaikum. Nama saya Amin Yasir bin Cik Muhammad Zaki, nombor metrik 2012076. Hari ini saya akan membentangkan tentang jenis-jenis mukjizat. Yang pertama, klasifikasi mukjizat ini bukanlah suatu yang mutlak daripada Al-Quran maupun Al-Hadis. Kedua-dua sumber ini tidak membahagikan mukjizat kepada klasifikasi tertentu. Ia hanya dilakukan oleh para ulama berdasarkan elemen tertentu yang bertujuan mensistematikkan perbincangan tentang mukjizat. Yang kedua, mukjizat para nabi diklasifikasikan kepada dua, iaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Berbeza dengan para nabi yang lain, hanya memiliki mukjizat hissi, tetapi Nabi Muhammad SAW memiliki kedua-dua klasifikasi tersebut, iaitu Al-Quran sebagai mukjizat maknawi dan apa yang selain Al-Quran sebagai mukjizat hissi. Mukjizat hissi. Dari sudut penggunaan istilah, mukjizat hissi dinamakan juga mukjizat al-hawadith, mukjizat kauniyah dan mukjizat madiyah. Mukjizat ini lebih mempengaruhi jiwa umum dan mudah dimengerti oleh semua golongan manusia berbanding mukjizat maknawi. Justeru mukjizat para nabi terdahulu adalah dalam bentuk hissi, yang mana ia sejajar dengan kelemahan pemikiran umat ketika itu. Berbeza dengan mukjizat maknawi juga, kewujudan mukjizat hissi adalah dalam masa yang terbatas. Justeru kerana kedudukan para nabi terdahulu yang terbatas kepada suatu tempat, masa dan kumpulan yang tertentu. Hissi juga bererti fizik, dapat dilihat. Menurut istilah yang lain pula, mukjizat hissi adalah mukjizat yang secara kasar mata atau indera yang dimengerti sebagai sesuatu yang luar biasa. Misalnya, tongkat Nabi Musa menjadi ular. Nabi Isa mampu menghidupkan manusia yang mati dengan izin Allah SWT. Mukjizat hissi bersifat material dan indrawi. Dalam erti kata lain, keluarbiasaan tersebut dapat disaksikan atau dijangkau langsung melalui panca indera oleh masyarakat tempat mereka menyampaikan risalah.
Mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi ialah mukjizat yang hanya dapat dilihat menerusi mata hati. Sebagaimana yang dijelaskan, mukjizat ini hanya dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran. Berbeza dengan mukjizat hissi, mukjizat Al-Quran adalah kekal selama kekalnya bangsa manusia. Sebaliknya, mukjizat hissi hanya dapat disaksikan pada ketika seseorang Nabi itu masih ada. Pada masa yang lain, pendapat yang lain pula, maknawi bermaksud makna kepada sesuatu, iaitu mukjizat yang dapat difahami dengan akal. Contohnya Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Mukjizat ini tidak dibatasi oleh suatu tempat atau masa tertentu. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang menggunakan akalnya di mana dan selamanya hingga hari kiamat. Selain dinamakan mukjizat maknawi, Al-Quran juga dipanggil mukjizat aqliyah, yakni berbentuk pemikiran, dan mukjizat ghair al-madiyah, yakni bukan berbentuk material. Gelaran ini bersesuaian dengan hakikat kemukjizatan Al-Quran yang mana hanya dapat diketahui apabila ayat-ayatnya dikaji. Kemukjizatan juga tidak dapat disentuh dengan tangan atau sekadar diperhatikan dengan mata kasar sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aiman Hilzi bin Husaini, nombor matrik 2012073. Ciri-ciri mukjizat. Ciri-ciri mukjizat terbahagi kepada 7. Yang pertama ialah kejadian yang sangat luar biasa. Yang kedua ialah berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga tidak boleh diterima oleh akal manusia. Yang keempat, terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya unsur kesengajaan. Yang kelima, terjadi pada seorang Nabi dan Rasul. Yang keenam, sebagai pembukti kebenaran ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir ialah berguna untuk melemahkan hujah atau sanggahan orang kafir yang mengingkarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Aiman Ibrahim, nombor matrik 2012061. Contoh mukjizat. Mukjizat yang pertama saya ingin menceritakan ialah mukjizat Nabi Adam AS. Nabi Adam AS telah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ilmu pengetahuan yang luar biasa. Sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala mengajari Nabi Adam AS mengenai nama-nama makhluk ciptaan Allah yang ada di seluruh muka bumi ini. Kemudian, beliau mengajarkannya kepada para malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan seluruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam AS. Semua para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala bersujud kepada Nabi Adam AS, kecuali Iblis. Akhirnya Iblis pun dikeluarkan dari syurga dan meminta izin untuk menyesatkan seluruh manusia dan mengganggu manusia dalam bersujud dan menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala pun menerima permintaan Iblis dan menurunkannya di muka bumi untuk menghalang manusia dari jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis berjanji untuk menyesatkan manusia dan mengajak manusia melakukan maksiat dan kemungkaran. Pengetahuan Nabi Allah Adam AS yang luar biasa mengenai seluruh benda atau makhluk ciptaan Allah merupakan mukjizat Nabi Adam AS sebagai Nabi pertama di bumi ini. Beliau diturunkan di muka bumi sebagai makhluk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lain seperti gunung, haiwan, tumbuhan, iblis, bahkan malaikat sekalipun. Nabi yang kedua yang saya ingin menceritakan ialah Nabi Daud AS. Beliau boleh melembutkan besi dengan hanya menggunakan tangan. Tangan Nabi Daud AS sangat kuat sehingga mampu menempa, melentur dan melembutkan besi tanpa perlu dipanaskan dengan api untuk menghasilkan senjata perisai dan baju besi. Besi mudah dibengkokkan, dibentuk dan dipotong oleh Nabi Daud AS. Baju-baju besi yang dibentuk oleh tangan Nabi Daud AS adalah sempurna dan mempunyai saiz yang sama. Baju besi yang dihasilkan lebih berkualiti dan lebih baik berbanding baju besi lain yang berat. Baju besi buatan Nabi Daud AS sangat kukuh, tidak mudah ditembusi oleh tusukan pedang dan jauh lebih ringan. Jadi kita telah dengar huraian-huraian dan juga pembentangan
yang telah dibentangkan oleh kawan-kawan saya sebentar tadi. Maka sebagai kesimpulan daripada huraian tersebut, nyatalah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan mukjizat pada rasul-rasul dan nabi-nabinya bukannya sesuka hati, tetapi diberi mengikut keperluan semasa dan untuk tujuan kemudahan, keindahan dan keselamatan ummah. Mukjizat berlawanan dengan sihir, kerana sihir dalam keadaannya yang merupakan sesuatu yang menyalahi adat, tetapi ia adalah sesuatu yang diusahakan, yang boleh dipelajari. Sihir menghayalkan dan tidak benar-benar berlaku. Berlawanan dengan itu, mukjizat bukanlah sesuatu yang diusahakan dan ia benar-benar berlaku dan bukanlah khayalan semata-mata. Sekian daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن